الصلاة والسلام عليك يا رسول الله عليك يا حبيب الله عليك يا نبي الله Rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kita mulakan pertemuan kita pada malam yang cukup barakah, yang turun rahmat daripada Allah Ta'ala, hujan, dengan membaca umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم اللهم زدنا علما وارزقنا فهما آمين يا رب العالمين أما بعد. Yang berbahagia Al-Fadil Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Nazir, Tuan Nazir, EJP Masjid, seluruh para muslimin muslimat, ibu-ibu ayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa khabar semua? Alhamdulillah sehat ya, sehat walafiat. Mudah-mudahan senantiasa Allah Taala berikan kepada kita pinjaman yang mungkin akan kita syukuri, dan mungkin ada juga yang tak bersyukur padanya, tapi nikmat itu pasti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala kelak. Mudah-mudahan kita memanfaatkan yang dan macam-macam lagi nikmat-nikmat yang lain dengan melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah ya. Ya, alhamdulillah pada malam ni kuliah qada namanya. Qada ganti hari itu tak dapat datang tuan-tuan. Jadi malam ni kosong. Malam ni pun bertembung juga sebenarnya ya. Tapi itulah, kawan-kawan ni boleh kauting-kauting ya, boleh kauting. Jadi alhamdulillah dapatlah tarikh pada hari ni ya. Jadi muka surat berapa kita? Kitab ni saya ngajar dua tempat, satu dekat Meru, satu di sini sekarang ni ya. Jadi takut lipatannya tersalah. Lipatan tuan-tuan, kitab tuan-tuan surat berapa? Ada buat lipatan tak? Muka surat berapa? Muka surat 16. Oh, 16. Kan tu? Okey. 16. Oh, jadi masuk yang ni bab kedua dah masuk. Bab yang pertama dah habis ya. Baik. Buku surat 16. Bab yang kedua, amalan kecil berpahala besar. Betul itu pendapat yang pertama. Ada pendapat yang kedua, lipatan tempat lain pula kan. Di mazhab ada 4. Takut ada pendapat yang lain. Macam mana? Oh, dia ada ya. Okey, insya-Allah. Maknanya ittifaqlah semua, setuju semua, sepakat ya. Muka surat 16. Bab yang kedua, amalan kecil berpahala besar dalam bab berpuasa. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Puasa adalah menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa, seperti makan, minum, jima, iaitu perhubungan suami isteri dan sebagainya. Bermula daripada terbit fajar sehinggalah tenggelamnya matahari. Ya, ini takrif puasa yang ringkas, yang semua orang tahu. Kan? Baik. Jadi sebab itulah Imam Ghazali rahimahullah taala dia bahagikan pula pecahan puasa ni.
ya, ada puasa orang awam, ya, ada orang puasa yang tinggi sikit maqamnya, ya, 3 pembahagian ibadah puasa yang dibahagikan oleh Imam Ghazali rahimahullah taala dalam kitab Bidayatul Hidayah, ya. Baik. Kemudian selain daripada berpuasa Ramadan, Islam juga mensyariatkan puasa sunat kepada umat. Selain daripada puasa Ramadan, maka ada puasa-puasa lain yang mana disyariatkan dalam agama Allah Ta'ala, yakni agama Islam, melalui apa yang pernah diajarkan oleh Nabi SAW. Maka yang tunjukkan kepada kita pelaksanaan puasa-puasa sunat itu siapa dia? Nabi SAW. Dalam bab solat, tuan-tuan, dalam bab solat ada solat yang fardu, ada solat yang sunat. Dalam solat yang sunat tu pula ada yang sunat muakkad. Ada yang sunat muakkad. Dalam bab puasa pula, puasa ada puasa yang fardu, itulah puasa di bulan Ramadan. Ada puasa yang wajib juga, namanya puasa nazar. Kan? Kemudian ada puasa yang wajib juga dilaksanakan, puasa kafarah. Ya, dia langgar sumpah, ya, kemudian dia bersumpah dengan Allah Ta'ala, kemudian rupanya sumpah yang batil, maka pun dia wajib kena bayar kafarah, wajib, ya. Dan ada puasa yang namanya puasa sunat, dan ada namanya puasa yang sunat muakkad, ya. Sunat ada, sunat muakkad pun ada. Dia sebab apa ni? Okey, boleh ya? Okey. Itu iklan sekejap. Iklan ni penting juga, tuan-tuan. Ya, iklan penting. Kalau tak tengok TV tu, tengok je manjang, boring juga. Bila di iklan, dia segera balik. Masuk balik tajuk dia. Macam tu lah, ya. Baik. Jadi, puasa mempunyai banyak faedah dan kelebihan. Puasa ni banyak faedah, banyak kelebihan dia. Kalau ikut cerita para sahabat, ramai di antara para sahabat yang seringkali berpuasa. Ya, dan ada sahabat yang berpuasa sebab apa? Sebab memang tak ada apa-apa yang nak dimakan, maka mereka niatlah puasa. Macam anak-anak kita hari ini, mak ayah kita, adik-adik kita, putera-puteri kita, pemuda-pemudi kita yang berada dekat Gaza, tuan-tuan. Sekatan makanan yang berlaku kali ini. Sepatutnya 100 lori satu hari kena masuk. Sepatutnya 100, bukan 100 lori, 100 kontena sepatutnya kena masuk bagi menghulurkan bantuan dekat saudara mara kita dekat Gaza. Ya, tapi rupa-rupanya benda tu pun dikuasai oleh Zionis. Padahal sepadan pintu Rafah tu pintu yang tak dikuasai langsung oleh diorang. Ya. Jadi yang rasa macam bacul sangat, tu bahasa kasarnya lah, ya. Dia rasa bacul sangat. Mesir, tuan-tuan, dia pernah menang dengan Zionis. Mesir pada gencatan senjata perjanjian Camp David-nya Sitah Oktober, 6 Oktober, tuan-tuan. Ya, yang akhirnya surrender Zionis atas kekalahan yang cukup dahsyat. Kalah dengan siapa? Tentera Mesir. Siapa jadi orang tengah? Amerika juga. Dia dah kalah, dia telefon abang angkat dia. Siapa dia? Amerika lah. Ya, datang mereka buat satu perjanjian Camp David, tuan-tuan. Ya, nampak perjanjian tu pula lebih kepada Zionis. Ya, dia punya kelebihan tu nampak pada Zionis banding dengan Mesir. Pada Mesir menang, masya-Allah. Di akhirnya mungkinlah atas dasar diplomasi, kesayang, masih ada sayang ke apa, wallahu alam, berupanya kerajaan Mesir, ya, takut untuk membebaskan satu hari 100 kontena masuk ke dalam Gaza melalui pintu Rafah tadi tu, ya. Jadi kalau tempat-tempat lain dikuasai oleh Zionis, kalau Jordan yang tak boleh, tuan-tuan. Oh, solat duha. Oh, solat duha, ya. Iklan yang kedua, tuan-tuan. Solat duha. Betul, ya? Lipatan pada solat duha, betul, ya? Ini. Maknanya dia tadi qaul qadim. Pendapat yang lama. Ini qaul jadid, pendapat yang baru. Pendapat baru, dia macam apa? Macam mazhab Syafi'i jugalah. Imam Syafi'i dia ada qaul qadim dia ketika dekat Baghdad. Masuk dekat Mesir, Imam Syafi'i pindah dekat Mesir, ada qaul jadid, pendapat yang baru. Jadi pendapat baru tadi, pendapat lamanya ikut surat tu, ada pendapat barunya buku surat apa? 12 ya, berkaitan tentang solat duha. Okey, ya, berkaitan. Okey. Jadi itu cerita pasal Zionis tu, ya. Jadi akhirnya hari ni macam apa berlaku? Tunggulah, tuan. Ya, sekatan makanan, sekatan elektrik, macam-macam jenis sekatan lagi, masya-Allah. Tak tergamak lah nak tengok dekat Telegram tu. Tuan-tuan ada Telegram tak? Ada. Kalau tak ada Telegram, tuan-tuan, jadi handset tu kena tanam masuk. Jadi kalau beli handset mahal, tuan-tuan, hari ni handset dah mahal dah, masya-Allah. So cucu-cucu ke anak-anak kita download Telegram, tuan-tuan. Download Telegram. Jadi ambillah mana-mana page-page yang ceritakan tentang Gaza pada hari ni.
Jadi setiap jam, insya-Allah, setiap jam tuan-tuan akan ada berita-berita baru, masya-Allah. Kita terlewat buka sikit ni, balikkan kalau buka ni dekat 200. Nak baca tak larat dah tuan-tuan. Nak baca tak larat dah. Tengoklah video-video gambar-gambar anak-anak kena bunuh, cukup dahsyat tuan-tuan, masya-Allah. Atau cerita anak-anak dekat sana lah. Okey. Baik tuan-tuan, muka surat 12. Surat 12 Rupa tajuk kita tajuk solat duha. Itu penting tuan-tuan, kena buat lipatan tu, buat lipatan ya. Itu kelemahan saya lah, kelemahan saya oleh kerana kitab yang sama tapi mengajarnya banyak tempat, lipatan tu banyak. Kan? Takut-takut tiba-tiba tu baru start mengaji, tiba dah habis dah. Sebab apa? Langkah punya. Atau nak macam itulah ya. Baik, tajuk kita solat duha. Ya, dalam bab solat kita sebut tadi, solat ada yang namanya solat fardu, ada namanya solat sunat. Solat sunat pula ada yang namanya muakkad, ada yang namanya ghairi muakkad. Yang muakkad pun ada, yang bukan muakkad pun ada. Ya. Jadi yang muakkad tu apa dia? Salah satu di antara solat sunat yang muakkad adalah solat sunat duha. Antara solat sunat muakkad yang lain apa dia? Ialah solat sunat witir. Tu. Ya, ni antara solat sunat muakkad yang lain dia apa dia? Solat sunat ba'diyah qabliyah solat. Di antara ba'diyah qabliyah pula ada yang muakkad, ada yang tidak muakkad. Contoh qabliyah maghrib. Solat sunat qabliyah maghrib, dia bukan termasuk dalam kategori muakkad, tapi sunat. Sunat buat qabliyah maghrib. Ya. Tapi bukan muakkad, yang muakkadnya selepas maghrib. Ada orang buat qabliyah maghrib, tapi ba'da maghrib, ba'da maghrib tu dia tak buat solat sunat. Jadi pelik, dia buat yang sunat tapi dia meninggalkan yang muakkad. Ya. Termasuk juga dengan duha. Duha ni termasuk solat sunat muakkad. Baik. Nabi SAW memberitahu dalam badan manusia terdapat 360 tulang. Ya. Jadi hadis sampai dulu, kajian sampai kemudian. Kan? Hadis sampai dulu, sains, kajian sains kemudian. Doktor kajinya kemudian. Rupanya betul, tepat apa yang dikhabarkan oleh Nabi SAW. Dalam tubuh badan manusia ni ada 360 ruas tulang. 360. Ya, cukup tuan-tuan, masya-Allah, ya. Jadi melalui kajian yang dilakukan, pakar neurologi mendapati ia adalah berita yang benar. Jumlah tulang manusia memang sebanyak itu, tidak kurang dan tidak juga lebih. Jadi teranya Nabi, pada Nabi bukan doktor. Ya, Nabi tak pernah operate pesakit kira tulang tu ada berapa, tak pernah. Ya, tapi Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan ilmu kepada Nabi SAW, yang mana pengetahuan yang Allah Taala kurniakan kepada Rasulullah kemudian dikaji semula oleh saintis pada hari ini. Sebab tu ada orang yang ambil berat sangat pasal sains tuan, sehingga ketepikan kebenaran daripada Quran dan juga sunnah, batil. Ya, tetap batil. Walaupun dia kata benarnya sains macam mana sekalipun, tetap batil. Sebab apa? Menyalahi apa yang ada dalam Quran, apa yang ada daripada sunnah Nabi SAW. Ada seorang kawan satu pengajian waktu dekat Mesir, tapi dia ambil bahagian lain, dia ambil bahagian bahasa Arab. Kan? Kemudian mengaji kami dengan guru yang sama untuk mengambil sanad bacaan Al-Quran 30 juzuk sampailah pada Nabi SAW. Dan guru kami sekarang ni jadi imam satu dekat Masjid Sendayan, masjid yang cantik tu, Syekh Muhammad Abdul Nabi. Tuan-tuan ambil sanad bacaan Al-Quran 30 juzuk, tuan-tuan pergi sana, Masjid Sendayan. Ya, Syekh daripada Mesir jadi imam satu kat situ. Orang yang alim, masya-Allah, cerdik orang ni. Muda pun muda lagi. Ya, sekitar mungkin 50-an lah, 50-an. 50-an, awal 50-an ataupun mungkin pertengahan 50-an. Ya. Orangnya memang alim, bagus, masya-Allah, alim orangnya. Ya. Jadi kawan satu pengajian ni dia pun tanyalah pada Syekh tu. Ya, dia kata, Syekh, aku ni belajar bahasa Arab. Ada di antara ayat sekian, dia sebutlah semua. Dia sebut semua, dia kata apa? Menyalahi kaedah bahasa Arab yang sebenar. Tu. Ya, Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Kemudian kaedah yang dia belajar dalam bahasa Arab tu sepatutnya baris dekat tempat surah sekian, ayat sekian, surah sekian, dia sebut semua. Ya. Sepatutnya barisnya sekian, yang ayat ni barisnya sekian, sepatutnya kalau ikut kaedah. Baris ni ayatnya sekian, kan? Maknanya Quran ni barisnya salah. Kalau ikutkan yang kita baca ni, barisnya salah. Apa jawapan Syekh? Dia tanya. Kan? Ini budak yang belajar, kawan-kawan yang belajar dalam bahasa Arab. Kan? Dia apa kata Syekh? Quran yang ikut bahasa Arab ke bahasa Arab yang ikut Quran? Itu je. Ya. Yang kaedah bahasa Arab datangnya kemudian. Kaedah bahasa Arab datangnya kemudian. Quran turun dulu. Jadi Al-Quran yang nak kena ikut kaedah Arab tu ke ataupun kaedah Arab tu yang kena ikut Quran. Ya. Jadi ada setengah-setengah tempat sehingga pakar bahasa Arab ni tak boleh fikir. Kenapa Quran? Maknanya ia menjadi rahsia. Ilmu milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kau kajilah macam mana sekalipun, tapi Quran ayatnya baris ni bawah. Kenapa di bawah? Padahal menyalahi kaedah. Kata menyalahi kaedah tuan-tuan ya.
Jadi tetap ia juga merupakan rahsia milik Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Walaupun dia pakar bahasa Arab sekalipun tak terukai apakah rahsianya. Ya, macam kalimah alif lam mim, alif lam mim. Yang Nabi sebut alif lam mim tu bukan satu ayat. Tapi alif tu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Apa maknanya? Semua ulama tak boleh nak meletakkan maknanya apa. Tapi kenapa mesti ada? Sebab apa? Sebab ia rahsia milik Allah Subhanahu wa taala. Ada makna ke tak ada makna, Allah Taala dah turunkan. Huruf-huruf muqatta'ah, namanya huruf muqatta'ah tuan-tuan. Huruf muqatta'ah ni apa? Huruf yang terpotong-potong, terputus-putus. Ya, contoh macam alif lam mim ra, kaf ha ya ain sad, ya. Kemudian qaf, yasin, taha. Cuma yasin dengan taha tu ada khilaf lah, yang mengatakan ia merujuk kepada nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Baik, itu contoh-contoh nun dan macam-macam lagi, ya. Baik. Jadi Jadi sains itu datang kemudian rupanya membenarkan apa yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap tulang yang ada berhak mendapat sedekah pada setiap hari. Dalam riwayat Nabi sebut apa dia? Setiap tulang-tulang yang Allah Taala pinjamkan pada kita, ianya merupakan satu hutang. Ya, satu hutang yang mana kita setiap hari kena buat 360 kebaikan. 360 kebaikan. Hari ni rasa dah cukup dah 360 kebaikan. Tak cukup, tak tahu. Tak tahu ke tak cukup? Yang mana cakap tak tahu tu ialah memang apa? Hamba yang tak berkira. Hamba tak berkira, tak pernah kira pun. Cukup tak cukup memang dia tak berkira. Buat je lah Ustaz, cukup tak cukup belakang cerita, ya. Yang mana kata tak, yang tu kata tak tahu. Yang tu kata tak tahu. Yang tak tahu tu memang dia hamba yang tak berkira lah. Kalau kata tak cukup, berkira. Berkira betul kau ni. Ya? Berkira betul kau ni, masya-Allah. Dia cerita macam tu lah, cerita je. Cerita housemate tuan-tuan, cerita housemate. Kita ni bila mana belajar dulu, duduk rumah sewa, sama-sama kawan belajar kan. Ada kan kawan yang nakal, ada kan kawan yang baik, ada kan kawan yang skema pun ada. Ya? Macam-macam jenis kawan ni, satu rumah ni. Ya? Jadi cerita ni ada seorang kawan ni baik-baik sangat, masya-Allah. Ya? Dalam bab nak berdakwah pada kawan-kawan dia untuk ajak ke arah kebaikan, tak pernah dia putus asa. Selalu ajak solat, ya. Jadi kawan-kawan ni lihat betul nak solat, masya-Allah. Ya? Jadi mentang-mentang jauh dengan mak ayah, ada budak-budak solat sebab apa? Takut dengan mak ayah ni. Dah belajar jauh-jauh, ada rumah sewanya, jadi dah tak nampak mak ayah, tak adalah solatnya. Kawan-kawan tak putus asa, kawan seorang tak putus asa, ajak juga solat, ya. Sampai satu subuh tu macam biasalah, ya. Dia rasa kewajipan dia kena ajak kawan dia solat. Kejut-kejut suruh solat. Entah macam mana salah seorang di antara kawan dia malam tu mimpi kiamat, tuan-tuan. Mimpi kiamat, terbangun dia. Alhamdulillah kau kejutkan aku. Alhamdulillah, kata dia. Ya, yang kawan tu jom solat sama. Okey, kau solat lu. Ya. Dia pun solatlah, Allahu Akbar. Yang kawan yang terjaga tu yang mimpi kiamat tu, tuan, dia sekut belakang. Tapi dia ikut masa tu, masa rakaat yang kedua dah. Rakaat kedua dia pun ikut. Ya. Kawan yang jadi imam tu bagi salam, dia pun bagi salam juga. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Dia pun bagi salam juga. Yang kawan ikut rakaat kedua tu, ikut bagi salam. Ya. Jadi lepas bagi salam, kawan dia tu, engkau ni kena tambah lagi satu rakaat. Apa hal pula tambah satu rakaat? Engkau solat baru satu rakaat. Solat subuh 2 rakaat. Engkau buat satu, kau kena ganti lagi satu. Engkau ni dengan aku satu rakaat pun berkira. Dia kata begitu tu kecak kira tu. Engkau satu rakaat dengan aku pun berkira tu, memang yang tengah bergelumang tidur tu kau tak berkira pun, kata. Aku satu rakaat, dia kata begitulah, ya, masya-Allah. Tu cerita orang baru dapat hidayah lah tentang berkira, ya. Siapa yang berkira ibadahnya, tuan, tak cukup lagi 360, maka cukupkanlah, ya. Jadi yang berkira, yang tak cukup ibadahnya 360 kebaikan pada hari itu, maka dia akan rasa terpanggil untuk cukupkan 360. Sebab apa? Sebab dia kira. Bukan dia berkira, tapi dia kira, tuan-tuan, ya. Yang tak kira tu, tuan-tuan, dia akan berada dalam zon selesa. Alah, cukuplah ni, ya. Dia sebab apa? Alah, dia tak tahu kurang ke mungkin terlebih, mungkin terkurang. Kalau terlebih tu okey lah, tapi kalau terkurang tak tahu, mungkin lebih juga. Dia syok diri dia sendiri, mungkin dah terlebih kot 360. Padahal dia tak kira pun, tuan-tuan, ya. Itu cerita dia. Jadi sepatutnya segala ruas tulang yang Allah Taala berikan pada kita tak dapat tidak kena bersedekah padanya. Maknanya dia kata sedekah macam mana? Sedekah dengan melakukan 360 kebaikan. Melalui apa? Barulah pegang kitab sebut, ya. Itu yang muka surat sebelah tu bersebut, ya. Maka solat duha adalah amalan sedekah yang mampu mencukupkan hak-hak semua sendi dan tulang manusia. Maka kalau kita tak mampu nak buat 360 kebaikan, ketahuilah kata Nabi SAW, dengan pelaksanaan duha 2 rakaat,
Dengan pelaksanaan duha 2 rakaat, ianya terlunas segala hutang kita, 360 kebaikan yang sepatutnya kita kena buat pada hari itu. Masya Allah. Dengan sabdaan Nabi, setiap ruas tulang masing-masing daripada kamu berhak untuk dikeluarkan zakat ataupun berhak untuk disedekahkan kebaikan-kebaikan. Setiap tasbih adalah satu sedekah. Kan? Setiap tasbih adalah satu sedekah. Kalau lepas subuh, imam pimpin tasbih, tahmid, takbir, kita pun akan ikut. Kalau imam tak bawa tu, mungkin kita tak ikut. Kan? Isyak pun sama, isyak. Lepas isyak nanti ni, kalau imam tasbih, takbir, tahmid tu, kita pun akan ikut sekali. Yang tadi tu tahlil. Tahlil tadi tu. Ya? Ada orang tersilap tuan-tuan. Dia waktu umrah, lepas habis sa'i. Lepas habis sa'i, Ustaz, kat mana kita nak tahlil? Bukan tahlil, tahlul saya kata. Tahlil lain, tahlul lain ni. Oh, tahlil tuan-tuan. Ya? Sebab tuan-tuan kalau kursus umrah, tuan-tuan dengar betul-betul, dengar betul. Jangan rasa senang je. Orang kata, orang cakap senang je, tak susah pun. Dia tak nak ikut tuan-tuan, tu tertukar tahlil dengan tahlul. Jadi kalau apa tu, ada jemaah, ya, tapi bukan jemaah saya lah, jemaah orang lain tuan-tuan, ya, dalam flight ASEA masa tu, ya, ni sebelum PKP, ya. Seorang duduklah sebelah pakcik tu, tengok seronok dia, puas hati, dapat buat umrah ni, Masya Allah. Pakcik berapa kali datang ni? First time. Apa perasaan pakcik? Seronok. Yang mana yang paling seronok? Dia kata yang pergi satu masjid tu, yang payung tu terbuka lagu tu, dia kata. Oh, tu lagi apa yang seronok? Rupanya kat situ ada 2 makam. Satu makam Abu Bakar, satu lagi makam Umar, dia kata. Ya, saya kata pakcik, ada satu lagi makam kat situ. Siapa dia? Dia kata. Siapa dia? Makam Rasulullah. Baru nak menangis tuan. Ya Allah, pakcik tak tahu, dia kata, ya. Dia tengok mutawif ajak masuk, tak apa, tak berebut, tak apa, ada luar masuk, tak nak masuk tuan-tuan. Ya, dia tunggu dekat pintu luar. Okey, tak nak masuk, tak apa, duduk kat pintu luar sana, pintu keluar orang menangis. Dia terkejut, apa? Pasal apa teriak? Semua menangis kan. Dia macam kita lah, keluar tu menangis. Pakcik ada satu lagi makam kat situ. Makam apa? Makam Rasulullah. Pakcik tu tak masjid apa? Tak tahu. Itulah Masjid Nabawi. Yang payung buka lagu tu Masjid Nabawi lah tu. Ada yang tak tahu tuan-tuan, Masya Allah. Dia kursus dia buat main-main. Kursus umrah dia buat main-main. Orang mutawif sembang, dia pun nak sembang juga macam-macam kan. Kalau betul-betul terror tahu okey. Ni tak tahu tuan-tuan, Masya-Allah ya. Macam mana menyesal pakcik tu, wallahu alam. Nak kumpul duit bukan senang tuan-tuan. Tapi kalau dia orang kaya tak ada masalah lah, mungkin boleh datang lagi ya. Baik. Jadi tasbih, setiap tasbih kata Nabi itu merupakan sedekah. Setiap tahmid adalah satu sedekah. Setiap tahlil adalah satu sedekah. Setiap takbir adalah satu sedekah. Menyuruh kepada kebaikan adalah satu sedekah. Melarang daripada kemungkaran adalah satu sedekah. Dan semuanya itu dicukupkan dengan 2 rakaat duha. Siapa yang malah bertasbih, siapa yang mungkin kurang dia bertakbir, kurang dia berzikir pada Allah Ta'ala, kurang dia mengajak orang kebaikan, kurang dia melarang orang daripada melakukan kemungkaran, dia laksanakanlah duha 2 rakaat. Sebab apa? Terlunas hutang piutang kita 360 daripada ruas tulang yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala pinjamkan pada kita. Berapa rakaat nak kena buat? 2 rakaat saja. Sebab tu pada doa solat duha tu yang mungkin ibu-ibu ayah hafal juga, Allahumma inna duha adhabuka wal baha. Keagungan solat duha tu tau. Keagungan waktu duha tu dengan disyariatkan untuk melaksanakan solat sunat duha dekat situ, maka keagungannya buat 2 rakaat. Tuan-tuan kalau kata nak bertasbih, bertakbir, suruh orang buat baik ke apa, semua minit tuan-tuan diperlukan. Tapi dengan duha 2 rakaat, maka selesai kita hutang 360 tu dah terlunas dengan sebab duha 2 rakaat. Ya. Dalam hadis yang lain, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha menceritakan Nabi SAW menjelaskan, manusia daripada Bani Adam diciptakan mempunyai 360 ruas tulang. Orang yang bertakbir, mereka yang bertahmid, mereka yang bertahlil, bertasbih, beristighfar, menyingkirkan batu, duri ataupun tulang daripada jalan manusia, menyuruh kepada kebaikan dan melarang daripada melakukan kejahatan, pada hari itu dia menyelamatkan dirinya daripada api neraka. Ya, maka pada hari itu dia menyelamatkan dirinya daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang buat kebaikan-kebaikan tadi. Ya, tapi ada orang tak mampu buat kebaikan-kebaikan macam tu. Kan? Jadi apa kebaikan yang mampu dia buat? Duha 2 rakaat. Duha 2 rakaat. Maka kebaikan-kebaikan yang Nabi sebut tadi tu, maka dah selesai. Bukan bermakna kita dah tak payah buat dah. Mat, tak tasbih hari ni. Telah kau tak dengar ceramah itu. Amalan kecil, pahala besar. Muka surat 13. Ya, rupa-rupanya duha 2 rakaat dah selesai dah. Tak payah kita. Siapa kata tak payah tuan? Saya tak sebut pun kata tak payah tuan. Nabi pun tak sebut kata tak payah. Siapa yang dah duha 2 rakaat maka tak payahlah dia bertasbih.
tak payahlah dia berzikir. Tak payah, bukan kata tak payah tuan-tuan. Maknanya ada peluang untuk dia buat-buatlah. Sebab apa? Ada pahala ekstra, pahala tambahan. Ada orang fikir macam tu tuan-tuan. Contoh yang fikir, jadi orang fikir pelik sikit ni Contoh apa? Contohnya dia witir. Ya, dia witir tuan-tuan. Witir 3 rakaat sebelum tidur. Kan? 3 rakaat sebelum tidur. Maknanya itu penutup kepada kebaikan pada malam hari itu yang dia buat. Solat terakhir dia buat sebelum pejamkan mata pun dia witir. Ya. Kemudian bangun sepertiga malam, isteri suruh tahajud, awak bangun ni tahajud lah. Tahajud ke benda ni, saya dah witir dah malam tadi. Dah tutup dah dengan witir, maknanya tak boleh tahajud dah, tak boleh tahajud. Orang salah faham tuan-tuan, ya. Salah faham. Tak payah tahajud. Ya, tak. Kalau walaupun dah witir sekalipun, sebab dia pada tanggapan dia witir ni penutup kepada solat malam. Ya, penutup kepada solat malam. Solat malam terakhir witir. Kalau dah buat witir dah tak boleh buat solat lain. Tak. Kena buat, kalau dah terbangun tuan-tuan buat juga. Cuma tak perlu mengulangi witir. Witir tak perlu nak diulang semula sebab apa? Dah buat dah malam tadi sebelum tidur. Dah buat dah malam tadi sebelum tidur. Okey, ada lagi orang fikir pelik-pelik tu. Fikirnya lain. Contohnya apa? Yang Nabi sebut, siapa yang solat subuh berjemaah, dia dah qiyamul lail separuh malam. Siapa solat isyak berjemaah, maka dah qiyamul lail separuh malam. Siapa yang solat subuh isyak dan isyak berjemaah, dia solat qiyamul lail sepanjang malam. Tiba-tiba dia bangun tengah malam, tinggalkan tahajud. Ya, dah bangun dah. Cerita ni sebab dah bangun. Awak tak tahajud ke? Itulah awak. Orang suruh datang belajar kat kelas ni, masjid tak nak tu. Ustaz dah sebut dah tu. Siapa yang solat jemaah ni kata dah qiyamul lail dah. Nabi dah sebut dah. Saya tak payah tahajud, awak seorang boleh tahajud je. Ini orang salah faham terhadap amalan, kaifiat pengamalan yang disebut oleh Nabi SAW. Kita berhenti azan insya-Allah. Bismillah. Baik. Jadi kita sambung sikit lagi insya-Allah. Jadi hukum solat duha adalah sunat muakkad hukumnya. Pelaksanaan solat duha hukumnya sunat muakkad. Maka berapakah bilangannya? Bilangannya paling sikit 2 rakaat seperti mana yang Nabi sebut. Dan Nabi juga pernah menasihati kepada salah seorang pemuda yang banyak berkhidmat kepada Nabi SAW, dan dia merupakan 3 orang sahabat antara 3 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis daripada Nabi SAW. Namanya Anas bin Malik, yang Nabi panggil dengan panggilan manja Unais. Mula berkhidmat dengan Nabi umurnya 10 tahun. Maknya kalau cerita pasal Anas, tuan-tuan sedih cerita pasal Anas. Cerita macam mana dia sejak sebelum melihat Nabi SAW sampailah dia berpisah dengan Nabi SAW. Ceritanya sedih, ya. Tetapi tak payah cerita lah tu. Tu nanti kita akan cerita, tuan-tuan, ya. Baik, jadi Anas bin Malik ini bersama-sama dengan Rasulullah memang rapat dengan Nabi. Ya, sebab tu dia banyak meriwayatkan hadis daripada Nabi SAW. Sebab tu kalau kita baca hadis biasanya, tuan-tuan, kita akan jumpa daripada Anas bin Malik, Abu Hurairah, Aisyah radhiyallahu anha. Ini antara 3 sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, ya. Baik, jadi Anas bin Malik ini dinasihati oleh Nabi SAW. Wahai Anas, Nabi panggil Anas, panggilan manjanya Unais. Lepas tu, tuan-tuan, isteri masing-masing panggil dengan panggilan manja. Nama sebenar dia, tapi ada panggilan manja. Yang boleh, kalau boleh, panggilan manja ni khusus untuk suami dia je. Orang lain jangan orang lain pun semua letak bagi nama yang tu juga, tak ada manja ni, tuan-tuan. Ya, khusus untuk suami, itulah panggilannya. Ya. Jadi si suami pun sama, kalau boleh adalah satu panggilan manja. Kan yang isteri kita panggil. Okey? Baik. Jadi Nabi panggil Unais. Nabi kata pada Anas ataupun Unais tadi, Nabi kata apa? Jangan engkau tinggalkan 3 amalan ni. Apa 3 amalan tu? Yang pertama Nabi sebut apa dia? Puasa hari putih. Puasa hari putih jangan tinggal. 13, 14, 15 hari bulan. Ya. Puasa hari putih dia bukan sunat, tapi sunat muakkad. Puasa Isnin Khamis hukumnya sunat. Puasa Isnin Khamis hukumnya sunat. Puasa hari putih hukumnya sunat muakkad. Maka kalau kita ikut dari segi pahala, selain daripada yang fardu, puasa yang fardu iaitulah puasa Ramadan. Jadi apakah dia puasa yang bawah puasa fardu? Ganjaran kelebihan yang cukup besar dia puasa hari putih. Lepas tu barulah puasa sunat Isnin Khamis. Ya. Ada orang ambil berat tentang puasa Isnin Khamis. Tapi puasa hari putih dia tak nak ambil berat. Okey tak macam tu? Okeylah juga, tuan-tuan. Daripada orang Isnin Khamis pun langsung tak puasa. Ha? Isnin Khamis langsung tak puasa, lebih tu orang dulu lagi, ya. Jadi kalau dia puasa Isnin Khamis, dia tinggalkan puasa hari putih, okeylah juga dia dapat puasa Isnin Khamis. Tapi lagi okey kalau dia dapat puasa hari putih. 13, 14, 15 hari bulan.
Ni bulan, kalau bulan ni tuan-tuan, puasa hari putih jatuh hari Sabtu tak silap saya. Sabtu, Ahad, Isnin. Rasanya lah ke Ahad, Isnin, Selasa macam tu lah lebih kurang, ya. Jadi kalau kena pula puasa hari putih pada hari Isnin tuan-tuan, kenalah pula pada hari Isnin katakanlah, dia boleh double puasa hari putih dan juga puasa sunat hari Isnin. Begitu. Kalau dia ada qada, boleh triple pula. Puasa hari putih, puasa qada, puasa hari putih, puasa sunat hari Isnin. Macam tu. Kalau ada pula nazarnya, campur lagi. Ada kafarah lagi, campur lagi tuan. Banyak. 5 dalam 1 boleh. Masya Allah. Baik. Jadi dalam bab solat duha, paling sedikit berapa rakaat? 2 rakaat aja. 2 rakaat aja. Kan? Paling banyak berapa dia? 12 rakaat. Cuma pendapat 12 rakaat ni, martabat hadisnya adalah dhaif, diangkat jadi hasan. Dia ada hadis yang hadis dhaif. Tapi hadis dhaif tu terangkat daripada dhaif jadi hasan. Kenapa jadi hasan? Sebab ada satu dalil yang kuat menguatkan tentang punya amalan tu. Maka hadis yang dhaif tadi martabatnya naik kepada hasan. Contoh macam hadis tentang melaksanakan duha 12 rakaat. Apa bunyinya? Man shalla 12 rakaatin. Barang siapa yang melaksanakan 12 rakaat duha, kata Rasulullah. Kan? Maka ganjarannya apa? Banallahu lahu baitan, Allah Ta'ala bina untuknya rumah minad dhahabin, daripada emas, fil jannah, dekat syurga nanti. Siapa yang buat duha 12 rakaat sehari semalam, Allah Ta'ala bina untuknya mahligat ataupun rumah dekat syurga yang dibuat daripada emas. Kan? Hadis dhaif. Tapi bila mana dikuatkan dengan hadis yang menceritakan tentang Nabi suruh Anas bin Malik puasa hari putih yang pertama, yang kedua yang tinggal duha 2 rakaat. Dalil tu kuat, hadis tu sahih. Bila mana cerita tentang 2 rakaat, powernya begitu, kalau 12 rakaat, apatah lagi, kan? 2 rakaat pun kesannya power, apatah lagi kalau 12 rakaat. Okey. Baik, kemudian yang ketiga Nabi kata apa? Jangan tinggal witir sebelum tidur. 3 amalan ni. Ya, duha 2 rakaat, solat puasa hari putih, duha 2 rakaat, kemudian witir sebelum tidur 3 rakaat dengan 2 salam. Dengan 2 salam tuan-tuan, ya. Baik. Kemudian ia bukan satu amalan berat dan tidak mengambil masa yang lama pun, ya. 5 sehingga 10 minit sudah mencukupi. Tapi 5 minit tu okey lama tu. Ya, 5 minit tuan-tuan duha lama kan? Lama. Sepatutnya 2 minit je ya. Sepatutnya 2 minit je. Sebab apa 2 minit? Sebab tak ada kunut pun. Dia kalau kunut 2 minit setengah. Kalau kunut 2 minit setengah tuan-tuan. Jadi duha tak ada apa-apa pun, 2 minit cukup lah 2 minit. Itu kalau orang kira lah. Yang berkira tuan-tuan, rakaat mengikut minit tuan-tuan, jadi itulah jawapannya. Duha ni oleh kerana 2 rakaat, maka dia katalah 2 minit. Tak apalah tuan, yang penting dapat buatlah. Nak baca apa? Lepas Fatihah tuan-tuan baca apa? Al-Baqarah. Bukan. Nabi tak suruh baca Baqarah tuan-tuan. Tak perlu baca Baqarah pun. Tak nak baca apa-apa pun boleh juga. Lepas Fatihah nak terus rukuk, boleh. Boleh, tak ada masalah. Tapi keagungan pula baca surah selepas Fatihah ni, tu akan datang, kita akan cerita ni. Babnya akan masuk nanti. Iaitu saya tinggalkan dulu tuan-tuan, ya. Baik. Jadi tidak mengambil masa yang lama, 5 hingga 10 minit sudah mencukupi, namun pahalanya luar biasa. Ia setanding dengan perbuatan 360 sedekah dan diselamatkan daripada api neraka. Marilah kita melaksanakan solat duha dengan sempurna, ya. Jadi laksanakan. Tak semestinya nak buat sekaligus 12 rakaat. Tak semestinya sekaligus nak buat 8 rakaat, 6 rakaat, 4 rakaat. Tak semestinya tuan-tuan, buat sikit-sikit. Ya. Bila kau waktunya, lepas habis waktu subuh. Waktu subuh habis, sekarang pukul apa? Lebih kurang pukul 7. Lebih kurang lah pukul 7 tuan-tuan, ya. Duhanya masuk setengah jam lepas tu. Ya, setengah jam. Kita letak waktu selamat lah setengah jam atau 25 minit. Setengah jam tuan-tuan. Maknanya 7.30. 7.30 dah mula masuk waktu duha. Sampai pukul berapa? Selagi mana tak zuhur, duha lah tu. Ya. Jadi kita buatlah 2 rakaat. 2 rakaat, kemudian kita yang mana yang pencen-pencen tu basuh kereta ke, kita serang pokok ke, tolong bini pergi pasar ke, macam-macam lah boleh buat tuan. Balik-balik tu duha lagi 2 rakaat. Awak solat apa? Tanya isteri. Duha, betul ke duha ke istikharah? Isteri suami tu tuan kalau dengar bunyi istikharah, isteri kalau tahu suami solat istikharah ni lain macam ni. Abang apa yang abang nak buat, apa hajat apa? Istikharah lah kan. Katalah duha lagi 2 rakaat. Tadi dah buat. Tadi 2 rakaat ni, rakaat yang keempat pula. Untuk tambah ya. Kemudian buat apa? Buatlah apa-apa lagi. Sambung balik lepas tu. Selagi mana tak zuhur boleh buat sikit-sikit. Tak ada masalah. Yang masalah yang tak buat langsung. Ni masalah.
Apa masalah awak yang tak buat langsung? Isteri tanya pula suami, tak ada masalah apa-apa tuan-tuan, maka buatlah insya-Allah. Berapa rakaat? Paling sikit 2 rakaat, paling banyak 12 rakaat. Ya insya-Allah, mudah-mudahan pahala yang cukup besar Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita insya-Allah. Akan datang kita akan masuk pula solat sunat 2 rakaat sebelum subuh ataupun dinamakan sebagai solat sunat fajar. Akan datang kita akan masuk tajuk tu insya-Allah. Wallahu ta'ala a'lam. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma shalli Islam wa 'izzal muslimin. Allahumma shalli ikhwanana al-mujahidin fil Ghazzah. Allahumma shalli ikhwanana al-mujahidin fil Ghazzah. Allahumma shalli ikhwanana al-mujahidin fil Ghazzah wa fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzubika min shururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit alaihim kalban min kilabik ya qahar ya jabbar ya muntaqim ya Allah. Allahumma ya munzilal kitab wa ya mudriyas sahab wa ya hazimal ahzab ihzimhum mansurna alaihim ya rabbal alamin. Allahumma harrir masjidal aqsa, Allahumma harrir masjidal aqsa, Allahumma harrir masjidal aqsa. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.